Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Miskandar alias Nasruddin daripada kelas IC 2201A. Okey, tajuk yang akan saya bicarakan hari ini adalah berkaitan dengan syurga dalam agama dunia bagi Mesir Purba, dan juga tajuk di dalam artikel review juga saya akan bicarakan. Okey, baik. Arti syurga bagi mereka adalah sky yang mereka umpamakan bahawa langit itu sebagai syurga mereka. Mereka ini mempercayai bahawa syurga atau neraka itulah perjalanan mereka selepas kematian mereka. Jadi secara umumnya syurga ini ditafsirkan sebagai tempat kebahagiaan ataupun tempat abadi bagi mereka. Agama Mesir Purba ini sudah lama muncul sebelum adanya Islam, dan ianya adalah antara agama yang pertama kali yakin akan kehidupan selepas mati. Orang Mesir Purba ini, segala perbuatan yang mereka telah lakukan di atas dunia ini, baik raja, penguasa yang mempunyai jawatan tertinggi atau rakyat marhen, mereka dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Okey, baik. Masuk kepada isu yang menarik, topik yang menarik berkenaan syurga dalam agama dunia Mesir Purba adalah orang Mesir Purba ini kebanyakannya membenci kematian dan menyayangi kehidupan. Jadi mereka ini mendapat kepercayaan bahawa Osiris, orang mati, telah bangkit dengan sendirinya dan dibebaskan oleh dewa syurga mereka. Dalam buku Gods, Pharaohs and Book of the Dead, Field of Reeds adalah kehidupan akhirat yang sering disebut di dalam buku Book of the Dead. Mereka berpendapat bahawa akhirat ini dilambangkan sebagai tempat yang banyak persamaan dengan kehidupan mereka ketika di bumi. Bagi mereka, syurga ini adalah sebanyak 7 tingkat, dan setiap tingkat ini mempunyai nama yang tersendiri. Malah di setiap tingkat ini juga mempunyai penjaga pintu syurga bagi pintu-pintu ini. Setiap pintu ini mengikut kepada kebaikan yang mereka lakukan semasa di dalam dunia nyata sebelum ini. Kemudian saya akan menceritakan bagaimana keadaan dalam syurga mereka. Jadi teruskan fokus kepada saya. Okey, baik. Keadaan syurga bagi mereka adalah, mereka ini yakni dewa-dewa dan orang yang suci dapat bayangkan bahawa syurga ini adalah suatu tempat yang kaya, yang penuh dengan kehijauan dan juga terdapat banyak air. Bagi mereka, orang Mesir Purba, mereka mengatakan bahawa kehidupan di syurga ini adalah semudah kehidupan mereka hidup ketika di bumi, dan keinginan utama mereka adalah untuk menikmati keadaan tanpa peperangan. Seterusnya adalah penghuni syurga. Okey, antara penghuni syurga yang paling utama adalah Dewa Ra. Yang dikatakan Dewa Ra ini ditempatkan di atas tahta besi, yakni bahagian yang dihiasi dengan wajah singa dan juga kaki yang seumpama kuku lembu. Setiap bahagian ini terdapat dewa-dewa mereka yang tersendiri, dan kita menganggapnya bahawa syurga ini disediakan oleh para dewa mereka, disediakan oleh dewa untuk mereka di syurga orang Mesir. Syurga ini juga terdapat beberapa jenis makhluk, antaranya yang disebut sebagai Shesuheru ataupun dikenali sebagai Shemsuheru. Okey, baik. Kesimpulan daripada cerita di dalam esai-esai ini adalah syurga bagi agama Mesir Purba ini adalah mengikut kepada setiap pelakon soleh dan roh yang baik, serta mengikut pada kata dewa mereka.
Mereka amat percaya pada dewa syurga mereka dan Tuhan-Tuhan mereka. Okey, baik. Jadi, saya akan teruskan artikel review saya. Okey. Artikel review yang saya akan kupaskan adalah daripada jurnal buku The Ancient Egyptian Book of the Dead. Sebuah karya yang ditulis oleh E.A. Wallace mengenai konsep kematian. Okey, baik. Di dalam buku ini, penulis E.A. Wallace mendedahkan tentang kematian serta meliputi ritual mereka. Pertama, saya akan menerangkan berkenaan pengenalan penulis dan pemikirannya. Okey. E.A. Wallace atau nama penuhnya Sir Ernest Alfred Thompson Wallace Butch. Beliau dilahirkan pada 27 Julai 1857 di Bodmin, Cornwall. Seawal tahun 1886, beliau mengunjungi Mesir di bawah arahan British Museum bagi mendapatkan barangan antik. Beliau pergi ke 3 buah negara Timur Tengah, iaitu Mesir, Mesopotamia dan juga Sudan pada tahun 1887, 1888 dan 1890. Daripada hasil pengumpulan barangan antik tersebut, E.A. Wallace menempa nama di negara Arab sebagai Father of Skulls dan juga Father of Antiquities. Okey, pemikiran E.A. Wallace ini merujuk kepada kehidupan akhirat yang dianggap sebagai kehidupan selepas adanya kehidupan di bumi. Jadi seseorang itu perlu melalui pelbagai kesukaran, pelbagai cabaran untuk menuju ke kehidupan akhirat dan melalui penghakiman di Hall of Truth, sebuah syurga yang merupakan gambaran sempurna kehidupan seseorang di bumi. Jadi, beliau berpendapat bahawa mereka ini mengamalkan ritual yang dilakukan untuk orang mati. Okey, baik. Antara yang menarik di dalam buku ini adalah di dalam bab yang pertama, iaitu The Book of the Dead Explained. Okey. Yang mana penulis ini mengulas berkenaan adat dan juga kepercayaan orang Mesir ketika mana mereka hendak menuju ke dunia kematian. Okey, saya tertarik dengan bab ini sebab saya merasakan ia sesuatu pengetahuan yang baru mengenai kepercayaan mereka berkenaan kehidupan selepas mati mereka. Dalam bab ini, penulis E.A. Wallace memberi gambaran bahawa mereka ini perlu mengenal pasti dewa-dewa mereka untuk memberikan mereka kekuatan, terutama pada si mati. Orang Mesir ini juga mengamalkan mantra-mantra tertentu untuk memberikan si mati mempunyai satu kehidupan yang baik selepas kehidupan mereka di bumi. Namun, seperti yang kita ketahui, mereka tidak menyukai akan dunia selepas mati. Kerana mereka tahu, kehidupan selepas mati ini akan mempunyai banyak cabaran dan tempatnya bukanlah suatu tempat yang mewah seperti mereka berada di bumi dahulu. Selain daripada itu, daripada kajian ini saya dapati bahawa terdapat perkara baru yang saya perolehi daripada buku ini. Jadi, orang Mesir purba ini sangat mementingkan mantra yang akan dibaca dengan betul dan juga teliti bacaannya supaya tidak tersalah baca. Jika mantra ini tersalah baca, maka si mati akan mendapat akibatnya. Akibat yang semestinya akibat yang buruk sepanjang perjalanan mereka menuju ke akhirat mereka. Mantra itu seumpama kekuatan bagi mereka yang pergi ke akhirat.
orang Mesir purba ini akan mendengar dan beri apa sahaja yang dewa atau Tuhan mereka minta demi untuk menyelamatkan mereka sepanjang perjalanan mereka ke akhirat nanti. Mereka takut kalau sepanjang perjalanan kehidupan mereka selepas mati ini tidak berjalan dengan lancar, sebab mereka tahu akan akibatnya yang mereka akan terima. Okey, baik, seterusnya saya akan menceritakan tentang dewa Osiris dan Thoth. Dewa Thoth adalah dewa bagi orang Mesir purba yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga alam semesta. Malah dewa Osiris pula adalah dewa yang akan menilai jiwa. Dewa Thoth dan Osiris adalah orang yang penting bagi orang Mesir purba ketika itu. Okey, baik. Inilah antara yang menarik minat saya pada tajuk artikel review. Sebagai keseluruhan kesimpulan video ini, apa yang agama Mesir purba percayai, setiap dari kita mempunyai pelbagai pegangan dan juga kepercayaan. Jadi, kita ikutlah pada pegangan kita yang benar. Jadi, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.